Berita Al-Hijrah 3 Safar 21 September. Tajuk utama malam ini, Rasul Melayu kembali aktif. Mangsa body shaming boleh sakit mental. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Al-Muhsin Muhammad Noor. Seorang lelaki yang pernah mendakwa dirinya sebagai Rasul Melayu dan 16 pengikutnya ditahan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS di 3 lokasi berasingan semalam. Pengarah JAIS Muhammad Syahzihan Ahmad berkata, kesemua mereka dipercayai mengamalkan ajaran Haji Kaha bin Ahmad yang difatwakan sesat pada 28 Mac 1991 dan diwartakan pada 29 Ogos 1991 oleh Majlis Fatwa Negeri Selangor. Menurut Muhammad Syahzihan, melalui risikan dan makluman awam yang diterima JAIS, ajaran tersebut dipercayai kembali aktif dengan modus operandi baharu. Turut dirampas dalam operasi itu ialah beberapa naskah buku, telefon bimbit, komputer riba, Al-Quran terjemahan dan risalah berkaitan ajaran berkenaan. Kesemua yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat JAIS untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 7 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 atas kesalahan doktrin palsu, Seksyen 8 Dakwaan palsu dan Seksyen 12-C Akta yang sama kerana menghina pihak berkuasa agama. Beliau berkata siasatan juga dijalankan di bawah Seksyen 13 pendapat yang bertentangan dengan fatwa, Seksyen 16 penerbitan agama yang bertentangan dengan hukum syarak dan Seksyen 52 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 percubaan. Pengasasnya Abdul Kaha bin Ahmad sebelum ini dipenjara 10 tahun dan dikenakan denda RM16,500 dan 6 sebatan. Dia kemudian dibebaskan pada tahun 2016 dan mengisytiharkan dirinya bertaubat serta turut menandatangani dokumen pengisytiharan taubat dalam satu majlis anjuran Majlis Agama Islam Selangor MAIS. Dia ketika itu dilaporkan memohon maaf kepada Sultan Selangor selaku Ketua Agama Islam Negeri dan umat Islam yang terguris hati serta terkeliru dengan ajaran salah yang dibawanya. Namun ajaran itu kembali aktif selepas 4 tahun dibebaskan. Hanya kerana berebut kipas, seorang lelaki warga Myanmar maut ditikam rakan senegaranya dalam kejadian di rumah kedai di Bandar Putera Permai, Seri Kembangan. Pemeriksaan awal menemui beberapa kesan tikaman pada bahagian belakang badan, leher dan kepala mangsa dan dia dipercayai dibunuh di lokasi mayatnya ditemukan. Susulan kejadian itu, 3 lelaki Myanmar ditahan bagi membantu siasatan. Semua suspek yang berusia lingkungan 30-an itu ditahan di sekitar Seri Kembangan semalam dan hari ini. Dalam kejadian 10 malam itu, mangsa dikatakan bertengkar dengan suspek berkaitan perebutan sebuah kipas meja sebelum keadaan menjadi lebih tegang. Mangsa yang ketika itu bersama isteri dan 2 anaknya di bilik sewanya cuba melarikan diri namun rebah di aras bawah sebaik ditikam dari belakang. Polis menemui senjata pisau yang digunakan kira-kira 50 meter dari tempat kejadian. Kes diklasifikasikan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Seorang penganggur didakwa di Mahkamah Magistrate Ipoh atas pertuduhan membunuh bapanya 2 minggu lalu. Mengikut pertuduhan, Pang Kar Fun dengan sengaja menyebabkan kematian bapanya, Pang Ket Tai, 75 tahun, menggunakan botol dan serpihan botol kicap. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan tersebut di sebuah rumah di Gunung Rapat Ipoh kira-kira jam 6.30 petang 12 September lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya K. Derin manakala tertuduh diwakili Peguam R. Rajasegaran. Mahkamah menetapkan 9 November ini untuk sebutan semula kes. Media sebelum ini melaporkan seorang warga emas mati dipercayai akibat dipukul menggunakan botol kaca oleh anak lelakinya dalam satu pergaduhan di sebuah kedai berhampiran Pasar Gunung Rapat di Ipoh. Mangsa ditemui mati dengan kesan kecederaan di muka, leher dan kepala dan berdasarkan keterangan ahli keluarga, suspek dipercayai kurang siuman sejak 20 tahun lalu serta sedang menjalani rawatan di Hospital Bahagia Ulu Kinta.
Terkejut dengan kehadiran pihak berkuasa, seorang pengedar dadah bertindak terjun dari tingkap rumahnya di Kampung Cabang 4 ketika serbuan pada malam Jumaat lalu. Lelaki itu yang juga seorang tukang cat bagaimanapun berjaya ditahan sepasukan anggota dari bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Tumpat selepas dikepung. Hasil soal siasat ke atas suspek, dia menyimpan 2 guni dadah yang disembunyikan di bawah rumah tersebut. Turut ditemui 229 biji pil kuda yang diletakkan di atas lantai dalam bilik. Dan apabila kita turun ke bawah rumah setelah ditunjuk oleh suspek, kita menjumpai 2 guni dadah yang dibungkus dalam guni inilah. Jadi kesemua dadah setelah dikira ialah berjumlah 318,229 biji, disyaki pil yaba, pil ataupun pil kuda. Nilai anggaran RM3,182,290, iaitu anggaran 3 juta lah dia punya harga. Semua pil kuda itu dipercayai dibawa masuk dari Thailand menerusi Sungai Golok dan disimpan di rumah yang dihuni suspek bersama ibunya sebelum diagihkan kepada pembekal runcit. Rampasan pil kuda yang boleh digunakan 159,000 penagih itu untuk pasaran Kelantan dan Terengganu. Hasil ujian saringan air kencing mendapati lelaki berusia 46 tahun itu positif dadah jenis metafetamin. Suspek ditahan reman selama seminggu bermula 19 hingga 25 September. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman gantung mandatori. Kedai jam, kedai serbeneka dan farmasi dinilai Seremban serta Kajang Selangor antara sasaran 4 penjenayah aktif mencuri sejak awal bulan ini. Kesemua suspek bagaimanapun berjaya dicekup di sekitar Semenyih, Selangor dalam satu operasi khas selepas terlibat dalam kes pecah premis perniagaan dengan kerugian mencecah RM156,000. Kesemua suspek ditangkap pada 17 September lalu, kira-kira jam 4 pagi menerusi op pintu. Jadi beliau membuat curi pada waktu malam lebih kurang pukul 10 hingga 6 pagi lah. Jadi setelah kita buat serbuan, kita urin, semua negatif lah, semua positif dadah metafetamin. Semua positif dadah metafetamin dan tangkapan tersebut pelbagai kes lah dia telah yang rekod kesalahan lampau. Katanya seorang daripada keempat suspek berusia antara 32 hingga 44 tahun itu bekerja sebagai tukang cat, manakala yang lain tidak bekerja. Salah seorang daripadanya juga adalah wanita. Kesemua suspek direman 6 hari dari tarikh tangkapan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Tindakan mengejek tubuh seseorang atau body shaming keterlaluan boleh menyebabkan mangsa berdepan kemurungan. Kewujudan laman sosial seperti Facebook dan Twitter memburukkan lagi keadaan dan tanpa disedari, mangsa body shaming ini berpotensi untuk mengalami gangguan mental. Pensyarah yang juga pakar psikologi klinikal Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Hilwa Abdullah Elias Muhammad Noor berkata, jika tindakan itu berniat untuk bergurau, namun ia boleh mendatangkan kesan kepada mangsa. So lambat laun akan sangat memberi kesan pada individu itu, menyebabkan individu itu rasa untuk nak menyisihkan diri daripada komuniti, tak nak keluar, nak berkeseorangan. So bila keseorangan, you tak rasa macam nak akan menjejaskan aktiviti harian individu itu dan akan menyebabkan gangguan tidur dan gangguan makan. Menerusi pengalamannya, Dr. Hilwa pernah merawat seorang pesakit skizofrenia yang pada awalnya berpunca dari tindakan body shaming ke atas individu terbabit. So akibat daripada bully fizikal yang diterima dan juga bully verbal secara lisan, so menyebabkan dia tidak mampu untuk meneruskan persekolahan. So itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan individu itu
bila masuk ke peringkat college, dia mendapat simptom-simptom penyakit skizofrenia, mendengar suara dan nampak anxiety yang bully dia waktu sekolah itu. Dr. Hilwa berkata tempoh masa untuk pulih bergantung kepada individu di samping mendapat rawatan yang sewajarnya. Sanggup tebal muka untuk alas perut. Alhamdulillah bertemu lagi. Penduduk Zon Melo yang masih dalam perintah kuarantin diminta agar terus mematuhi arahan PKPD Temco bagi mengelak perintah itu dilanjutkan. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK Bukit Aman, Datuk Zainal Abidin Kasim berkata, jumlah kompaun yang dikenakan setakat ini bertambah dari hari ke hari dan pihaknya terpaksa bertegas terhadap penduduk yang degil. Kita tak adalah nak bagi nasihat lagi dah nampak gaya dia ni. Maknanya kena lebih tegaslah polis. Kalau terpaksa tangkap dan kompaun. Janganlah kita buat ini lagi dah. Kerana kita dah sampai peringkat di mana kita perlu tegas lagi. Semata-mata untuk kebaikan dan kebaikan rakyat lah. Sehingga semalam, 211 kompaun telah dikenakan dan 4 tangkapan dilakukan ke atas 4 lelaki selepas didapati keluar dari kawasan PKPD Kota Star. 9 sekatan jalan raya SJR masih dikekalkan dan 10 laluan tikus telah ditutup setakat ini. PKPD secara pentadbiran dilaksanakan di daerah Kota Star selama 14 hari bermula 11 September hingga 25 September berikutan penularan kes COVID-19 membabitkan kluster telaga dan kluster sungai. Perkembangan COVID-19. 57 kes baharu dicatatkan hari ini di mana 6 daripadanya adalah kes import, manakala satu lagi kluster baharu dikenal pasti. Kluster yang dikenali sebagai kluster Quarters itu dikesan di Tongot, Sandakan, Sabah. Ia melibatkan 5 orang warga negara tempatan. Kesemua mereka tidak bergejala dan kini dirawat di Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Kluster ini adalah yang keempat di Sabah selepas kluster pulau, kluster selamat dan kluster Benting LD. Sementara itu, daripada 51 kes penularan di dalam negara, 45 kes adalah warga negara Malaysia dan 6 kes bukan warga negara. 49 kes baru dicatatkan di Sabah, manakala masing-masing 1 kes di Kedah dan Selangor. Tiada kematian baru hari ini. Denda RM2,000 yang dibayar atas kesalahan menggantung atau menampal iklan haram tidak menjadi beban buat si pelaku, malah kegiatan itu masih dilakukan seperti biasa. Setiap hari, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL Wang Semaju menurunkan hampir 500 iklan haram dan ia membuktikan hukuman dan denda sedia ada tidak berkesan. Apabila kita dapat menangkap mereka ni secara maksudnya right-handed, mereka ni kita akan bawa ke balai polis dan satu laporan polis akan dibuat. Dan kebanyakannya apabila pengurusan ataupun tokeh kepada mereka yang tangkap tadi dapat ataupun datang ke balai polis, mereka akan menjawab dan juga mereka akan membuat bayaran kepada bayaran sejumlah denda dan mereka selepas tu akan kembalilah, maksudnya akan dibebaskanlah. Jelas beliau, iklan yang paling banyak diturunkan setiap hari adalah iklan sindiket peminjam wang haram atau Ahlung. Pihaknya sebelum ini pernah bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia SKMM dan beberapa agensi telekomunikasi lain bagi membatalkan nombor telefon Ahlung yang tertera namun tidak berhasil. Sementara itu, Ahmad Ibnu berkata DBKL ada menyediakan papan buletin pemasangan iklan secara percuma di beberapa kawasan namun tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Dalam operasi penurunan iklan haram melibatkan lokasi-lokasi sekitar Wang Semaju pagi tadi, sebanyak 200 iklan diturunkan melibatkan kekuatan lebih 10 anggota DBKL. Pilihan Raya Sabah kali ini tampil dengan kelainan apabila muncul parti-parti lokal yang bangkit menyuarakan isu-isu tempatan selain mahu Sabah ditadbir sepenuhnya oleh pemimpin tempatan. Sentimen itu sedang rancak diperkatakan ketika ini kerana kebanyakan penduduk Sabah mahu negeri itu berubah ke arah yang lebih matang dan berautonomi. Ikuti laporan wartawan Muhammad Lutfi Hafifi di Kota Kinabalu.
Bagi PRN Sabah kali ini, isu autonomi antara perkara yang menjadi bualan rakyat apabila mereka tidak mahu lagi Sabah tidak mendapat perhatian yang sewajarnya. Bagi penduduk Bongawan, Sabah perlu diangkat menjadi negeri yang harus dibangunkan dengan lebih pesat seperti di Semenanjung Malaysia. Kami sebagai belia orang Sabah, kami seboleh-bolehnya mahu orang Sabah yang mentadbir Sabah dan bukannya orang dari luar. Dan kita mahu hak-hak Sabah tu dikembalikan, dan terutamanya royalti minyak dan lain-lain. Sekiranya takdirkan Allah SWT menang pilihan raya ini dan mampu membentuk kerajaan, itu saya katakan saya mendirikan satu kementerian baru, iaitu Kementerian Sumber Asli, termasuk minyak dan gas. Dan supaya kita boleh khusus, kita boleh fokus. Parti Cinta Sabah PCS merupakan satu-satunya parti lokal yang meletakkan 73 calon di kesemua kerusi pada PRN Sabah kali ini. Pada PRN kali ini, kerusi N23 Bongawan akan menyaksikan pertembungan 4 penjuru daripada Parti Cinta Sabah, Parti Warisan, Barisan Nasional dan Parti Liberal Demokratik. Kawasan berkenaan mempunyai seramai 16,735 pengundi. Laporan Lutfi Hafifi untuk Berita Al-Hijrah. Berlaukkan telur hampir setiap hari sudah memadai bagi 15 beranak yang hidup daif di Kampung Darat Batu Rakit, Kuala Nerus. Kehidupan Maimun Yunus, 61 tahun, bersama 4 anak, menantu serta 9 cucunya semakin terhimpit apabila dia tidak mampu lagi berniaga selepas kehilangan sebelah kakinya. Ketika ini, mereka hanya bergantung kepada bantuan JAKIM RM200 selain kerja-kerja sampingan dengan pendapatan yang tidak seberapa. Ketika ditemui di rumahnya, Maimun hanya boleh bergerak menggunakan kerusi roda selepas kaki kirinya dipotong kerana menghidap kencing manis. Sebelum ini, Maimun berniaga satar dan otak-otak tetapi terhenti selepas kehilangan suaminya pada Ogos 2019 akibat kanser paru-paru. Apabila keadaan terlalu mendesak, Maimun terpaksa menebalkan muka ke warung berhampiran untuk berhutang makanan hanya untuk mengisi perut yang kelaparan. Makan sekali sehari ni biasa je saya makan sekali sehari. Kadang-kadang nak makan lalu atas hari pun ada. Hingga nak makan pagi pun tak boleh. Mocik kadang-kadang pagi-pagi pergi butang kedai. Suruh anak-anak cucu je kecil tolak. Rasa malu nak pergi. Mocik pergi sendiri suruh anak cucu pergi. Tolak. Meskipun menerima bantuan JKM RM200 sebulan selain anak serta menantunya bekerja kontrak, namun ia tidak memadai untuk menampung mereka sekeluarga. 2 anaknya yang juga ibu tunggal mempunyai ramai anak dan mengambil upah membersih rumah orang serta mengupik kelapa dengan bayaran tidak seberapa. Bagi anak Maimun yang juga ibu tunggal, Azlina Muhammad Abdul Ghani, 41 tahun, dia terpaksa menyerahkan 3 anaknya berumur 4 tahun, 10 dan 11 tahun kepada orang lain untuk menjaganya. Saya pun anak saya selebihnya Alhamdulillah ada dalam rumah ni tu saya bagi kat orang sebab saya tak mampu. Kalau adalah orang tolong bantu saya dari segi kod modal ke, sebab dia saya kalau boleh saya nak berniaga balik. Sebab tu je punca pendapatan keluarga saya kok ada. Bagi mereka yang ingin membantu, boleh berbuat demikian menerusi akaun Bank Simpanan Nasional BSN Maimun Yunus seperti tertera atau hubungi Maimun di nombor 013 9818 105. Sepuluh asnaf di daerah Kuala Selangor bakal memiliki kediaman yang lebih selesa menerusi bantuan zakat yang disalurkan Lembaga Zakat Selangor LZS. Setiap rumah yang bernilai RM80,000 sehingga RM93,000 itu dilengkapi 3 bilik tidur, 2 bilik air serta lengkap dengan kemudahan elektrik dan air. Yang mana asal dulu kita ada pilihan 1 bilik, 2 bilik, 3 bilik dan 4 bilik. Kemudian apabila kita berbincang dengan semua pihak dan kita mendapati reka bentuk
3 bilik lebih sesuai untuk dibuat secara standard. LZS juga katanya membantu dalam membaik pulih rumah dengan peruntukan lebih 54 juta ringgit sejak 2010 melibatkan 400 buah rumah asnaf dan fakir miskin di negeri Selangor. Bantuan bina rumah asnaf hari ini disampaikan di Kampung Sungai Surih, Tanjung Karang. Bom tinggalan Perang Dunia Kedua ragut 2 nyawa. Alhamdulillah bertemu lagi. Sekurang-kurangnya 10 terbunuh selepas bangunan 3 tingkat runtuh di Maharashtra, India. Dilaporkan 20 keluarga mendiami rumah di bangunan yang berusia 40 tahun itu. Kejadian berlaku di kawasan Bhiwandi dekat daerah Tanem berhampiran bandar kewangan India Mumbai sekitar 3.45 minit pagi tadi. Lebih 40 petugas kecemasan tiba di lokasi bencana termasuk 30 pasukan penyelaman daripada Pasukan Tindakan Bencana Negara NDRF. Anjing pengesan turut digunakan bagi menyelamatkan 20 hingga 25 mangsa yang masih terperangkap di bawah runtuhan. Sementara itu, Perdana Menteri Narendra Modi turut menzahirkan duka cita dan kesedihan berhubung kejadian runtuhan bangunan itu. Di Pulau Solomon, 2 pakar pemusnah bom dari Britain dan Australia maut dalam cubaan mereka mematikan bom tinggalan Perang Dunia Kedua. Kedua-dua mangsa terbabit meninggal dunia ketika sedang dihantar ke hospital. Mangsa yang maut dikenali sebagai Stephen Luke Atkinson, warga British, dan Trent Lee, rakyat Australia. Pulau Solomon dikenali sebagai tapak pertempuran hebat di antara pihak bersekutu dengan tentera Jepun pada Perang Dunia Kedua. Selepas peperangan tamat, banyak kelengkapan dan aset peperangan termasuk peluru, periuk api dan sisa letupan ditinggalkan di pulau berkenaan. Pulau Solomon mempunyai tinggalan bahan letupan yang bukan sahaja berisiko untuk meletup, bahkan tidak musnah selepas 75 tahun. Selain mengandungi bahan kimia yang mencemarkan alam sekitar, bahan letupan yang ditemui sering dijadikan mainan kanak-kanak yang menemuinya. Di Australia, kira-kira 70 paus terkandas di perairan berhampiran pantai di Pulau Tasmania. Pasukan penyelamat bertungkus lumus untuk menyelamatkan mamalia berkenaan. Ikan paus berkenaan dipercayai terperangkap di kawasan beting pasir di Macquarie Harbour. Kejadian membabitkan mamalia berkenaan terkandas di perairan sering dilaporkan di Tasmania. Bagaimanapun, kejadian kali ini membabitkan jumlah yang banyak dan ia menyukarkan tugas pasukan penyelamat. Sebelum ini, seekor paus kelasa dilaporkan tersesat di Sungai Darwin, utara Australia. Namun mamalia itu akhirnya kembali ke laut selepas hampir 2 minggu di situ. Sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.